Assalamualaikum. Hari ini cikgu akan ajar pasal putaran. Okey, kita masuk dulu apakah itu maksud putaran. Putaran ialah pemusingan semua titik di suatu satah pada titik dikenali sebagai pusat putaran melalui suatu sudut pada arah yang tertentu ikut arah jam atau lawan arah jam. Okey, baik. Kalau nak mengenali ikut arah jam dan juga lawan arah jam, okey, kamu kena bayangkan pada suatu jam. Okey, kalau kita tengok jam, bila dia cakap ikut arah jam, jadi kamu punya jarum jam akan bergerak ke mana? Ya, ke kanan. Jadi macam tu juga putaran. Kalau dalam soalan kata ikut arah jam, putaran kamu akan ke kanan. Okey nah. Kalau dia kata lawan arah jam, putaran kamu akan bergerak ke kiri. Okey nah. Okey. Kalau berdasarkan definisi putaran tadi, okey, cuba kita tengok dekat draft ni dulu. Okey, putaran dicakap adalah semua titik di suatu satah pada suatu titik dikenali sebagai pusat putaran. Maksudnya kat sini adalah kita akan pusingkan titik. Mana-mana titik. Kalau dalam soalan kita kenali dia sebagai objek. Macam draft ni, ini objek lah. Okey nah. Okey, kita akan pusingkan objek ni pada suatu titik putaran. Contohnya adalah T. Okey, kiranya A ke T ni kita akan pusingkan dia. Ini kita akan pusing daripada titik T. Okey, jadi kalau kamu tengok dekat sini, bila kita nak buat satu putaran je, benda yang penting adalah arah dan juga sudut. Okey, jadi kalau dekat draft ni kamu tengok sudut objek nak pergi ke image, ini adalah image. Okey, sudutnya adalah 90 darjah. Okey, dan objek ni nak ke image ni, dia bergerak ke mana? Ke kiri ke kanan? Ya, dia bergerak ke kanan. Jadi, ini adalah arahnya adalah ikut arah jam. Okay, nah, jadi perkara yang penting dalam satu putar adalah mesti ada objek, titik putaran, sudut dan juga arah. Barulah kita boleh dapat image. Okay, nah, benda keempat-empat ni sangat penting. Okey. Okey, baik. Okey, soalan dia. Kita nak tahu macam mana kita nak lukiskan suatu image. Okey, ataupun objek. Okey, kita fokuskan kepada image lah. Macam mana kita nak lukis suatu image? Okey. Okey, selain objek tersebut, benda yang penting adalah kamu kena tahu mengenai pusat putaran. Okay, pusat putaran merupakan satu titik kekal. Yang mana yang kamu tahu sebentar tadi, titik kekal kita adalah titik putaran. Okay, ini adalah pusat putaran kita lah. Okay, yang kedua adalah arah putaran. Okey, arah putaran ada dua. Iaitu mengikut arah jam kita akan bergerak ke kanan. Kalau lawan arah jam, kita akan bergerak ke kiri. Okey nah. Yang terakhir adalah sudut putaran. Okey, sudut putaran untuk peringkat kamu ada dua sahaja, iaitu 90 darjah dan juga 180 darjah. Okey, 90 darjah bentuk dia macam ni. Ada segi 4 macam tu. Kecil kat satu sudut. Okey, 180 satu garis lurus. Itu 180. Kalau 90 bentuk L. Okay, nah, dah belajar kan benda ni? Alright.
Salah satu kaedah untuk mencari imej bagi suatu putaran, kita akan guna kaedah Swiss start. Okey, yang macam kamu tengok video tu adalah kaedah Swiss start lah. Dia suruh cari L kan. Okey, itu adalah kaedah Swiss start. Okey, baik. Macam mana kita nak buat kaedah Swiss start ni? Okey, cuba kamu tengok. Yang ni cikgu dah lukis untuk objek dan juga imej bagi 90 darjah. Okey, andaikan objek dekat sini, ini adalah dia punya jarak antara objek dan titik putaran. Okey, katakan kita nak imej untuk objek ini sebanyak 90 darjah ikut arah jam. Okey, jadi dekat titik ni kita akan buat jam kita siap-siap. Okey, sini pukul 12, sini pukul 3, sini pukul 6, sini pukul 9. Okay, betul. Jam macam tu kan? Okey, baik. Sekarang kita nak buat imej 90 darjah. Okey, kita lukis dah jarak antara objek dan titik putaran kan? Okey. Okey, kita nak buat jarak 90 darjah ikut arah jam. Okey, kita kena fikirkan balik mengenai sudut dan juga arah dia. Okey, cuba tengok. Okey, kalau kamu tengok jarak daripada objek, dia berakhir pada jam 9 pada titik putaran ni. Tengok Okey, objek pergi kat titik putaran. Okey, kita jumpa nombor 9. Okey, kalau kita nak buat imej sudut 90 ikut arah jam. Kena fikir dulu, arah jam daripada pukul 9 ni, kita bergerak ke kiri ke kanan? Ya, kita akan bergerak ke kanan. Jadi, jam 9, dia akan pergi ke 12. Lepas tu kita tengok sudut. Sudut 90, jadi dia akan ke 12. Sebab sudut 90 berbentuk masa begini. Kan? Sebab tu, lepas kita dapat tahu sudut dan arah, dia akan keluar ke jam 12. Membentukkan imej. Imej jarak ini adalah samalah. Kalau tak percaya, tengok cikgu buat. Cikgu dah lukis dekat plastik ni. Macam ni. Cikgu dah lukis kat plastik ni kan. Okey. Kita kata imej 90 darjah ikut arah jam. Okey, mesti bergerak ke kanan sebanyak 90 darjah. Okey, jadi teng. Tengok jarak dia. Sama. Mesti sama. Okey, faham tak takat tu? Okey. Katakan kita nak buat imej untuk 180 pula ikut arah jam. Arah jam gerak ke kanan. Jadi, tengok kita buat sama-sama. Okey. Ini objek dia kan? Kita nak bergerak ke 180 mengikut arah jam. Dia akan jadi imej dia sepatutnya berada di sini lah. Okey, nampak tak? Imej dia akan dekat sini. Sebab kalau kamu perasan, jadi macam kita sembang, objek ni, garisan objek ni, dia habis kat 9 kan? Bila dia kata 180, rotation dia sebanyak 180 berputar, dia akan keluar pada jam 3 dan membentuk imej. Sini imej kita lah. Seterusnya, macam mana pula daripada objek ni kita nak cari imej 90 darjah. Arah dia lawan jam. Baik. Kalau ini objek kan? Ini adalah garisan untuk objek. Kalau imej, dia kata arah lawan jam,
Okey, dia akan bergerak ke kanan ke kiri? Okey, ke kiri. Okey, jadi kalau dia bergerak ke kiri, kita tengok pula sudut dia. Okey, sudut dia adalah 90. Agak-agak kamu dia akan keluar ke mana? 90, dia mesti dalam bentuk petak. Macam ni kan? Okey, jadi dia akan keluar pada jam 6. Okey, cuba kita tengok. Okey, ini cikgu punya. Okey, baik. Okey, dia kata image. Okey, arah dia lawan jam. Kita akan bergerak ke kiri. Okey, jadi sebanyak 90 darjah. Okey, jadi macam ni lah. Okey, ini image. Dia akan duduk dekat sini lah. Okey, 90 darjah lawan jam. Okey, nah. Okey, jadi dia macam ni lah. Okey, ini adalah kaedah switch start kita yang penuh. Okey, nah. Okey. Sebelum kita buat soalan, cikgu nak ingatkan bahawa kamu dilarang untuk melukiskan graf atau apa-apa pun di kertas ni menggunakan pen. Okey, nah, itu adalah satu larangan. Kamu kena pakai pensel sahaja. Okey, nah. Okey, cikgu buat pakai pen sebab nak bagi kamu nampak garisan tu. Tapi kamu buat latihan nanti jangan pakai pen lah. Okey, kita tengok soalan putaran. Latihan 9. Cari koordinat bagi imej titik K di bawah putaran yang diberikan. Kita tengok dekat soalan A kejap. Okay, soalan A, 90 darjah ikut arah jam pada titik A10. Okey, dekat soalan ni kita dapat tahulah bahawanya pertama kita dapat tahu K ni adalah objek. Okey, A ni adalah titik putaran. Okey, selepas tu, okey, ni dua perkara penting yang kita kena tahu. Okey, satu lagi adalah mengenai sudut. Sudut putaran dia adalah 90 darjah. Okey, ikut dia punya arah, ikut arah jam. Okey, nah, itu adalah perkara yang kamu perlu tahulah sebelum membuat soalan. Okey, jadi step pertama yang kamu perlu buat adalah kita akan kira petak daripada titik A nak ke titik K untuk menghasilkan L tu. Okey, nah. Jadi, titik A ke titik K. Dekat sini kita ada 1 petak, 2 petak, 3 petak. Okey, jadi ke sini adalah 1 petak. Okey. Ingat 1 petak, sini 3 petak. Okey, baik. Seterusnya kita akan buat jam kita. Okey, ni yang warna merah ni sebab kita tak mahir lagi, kita buat jam. Okey. Atas ni pukul 12, sini pukul 3. Okey, bawah pukul 6, sini pukul, ke kiri ni pukul 9. Okey, kita tengok balik garisan kita dari A ke objek. Okey, A ke objek, dia lalu pada jam 12. Kalau tengok balik soalan, okey, dia kata putaran ini dia akan berputar sebanyak 90 darjah ikut arah jam. Okey, arah jam kita akan bergerak ke sebelah kanan. Okey. Kalau 90 darjah, okey, ini pukul 12. Kalau 90 darjah akan keluar ke pukul berapa? Pukul 3 ke pukul 6? Ya, pukul 3. 90. Jadi dia akan keluar pada jam pukul 3. Dia akan keluar ke tepi ni. Okey, nah. Okey, kita dah tahu dia keluar dekat pukul 3. Okey, macam kita kira jarak A ke K tadi, 3, 1. Macam tu juga kita akan kira untuk image dia. Jadi, dekat sini daripada titik A adalah sebanyak 3 langkah. Sebab sini 3 langkah. Okey, sini akan sebanyak 3 langkah. 3 kotak. 1 kotak. 2 kotak. 3 kotak. Dan akan turun sebanyak 1 kotak. Jadi, sini adalah K prime.
Okey nah. Baik, kamu juga boleh check sama ada image kita ni betul ke tak. Boleh check pakai protector. Macam mana nak pakai protector ni? Okey, dekat sini kosong kan. Kosong ni kita akan letak objek kita iaitu K lah, titik K. Kosong ni kita akan letak titik putaran kita, titik A. Cikgu letak. Kalau kamu tengok kat sini, pada sudut kosong, titik A, pada sudut kosong, kita akan nampak objek kan, iaitu K. Apabila K kita putarkan sebanyak 90 darjah mengikut arah jam, ke kanan, ikut arah jam, 90 darjah, kita akan jumpa K prime, iaitu image bagi titik K pada jarak yang sama dengan titik A. Itulah dia punya maksud dia nah. Seterusnya kita akan jawab soalan D ni pula. Kalau soalan D, kita boleh tahu K ni adalah objek, A adalah titik putaran. Lepas tu kita kena tahu juga mengenai sudut putaran. Sudut putaran dia adalah 90 darjah, sama macam tadi. Yang berlainan adalah lawan arah jam. Kalau kita revise balik lawan arah jam, kita perlu bergerak ke sebelah kiri. Untuk soalan D, perkara yang pertama kamu kena buat adalah kira kotak daripada titik A ke titik K. Jadi kita kira kotak dia iaitu sebanyak 1, 2, 3. Lepas tu dia akan turun 1. Ini 3 kotak, ini adalah 1 kotak. Lepas tu kita kena buat jam kita lah. Pukul 12, pukul 3 dan pukul 6 dan juga pukul 9. Baik. Kat mana kita nak lalu lepas ni? Dalam soalan dia kata dia akan berputar sebanyak 90 darjah lawan arah jam. Kalau tengok soalan ni, jarak daripada A ke K, jarak dia lalu pada jam 3. Kalau lawan arah jam, jadi arah kita nanti akan ke sebelah kiri. Betul. Jadi sebelah kiri sebanyak berapa sudut yang kita akan buat nanti? Sebanyak 90 darjah. Jadi kita punya sudut akan jadi seperti ini. Betul tak? Jadi nanti kita untuk cari image bagi K, dia akan keluar pada jam 12. Dia akan keluar kat sini. Jadi kita kira dia punya kotak ataupun titik seperti mana yang kita kira daripada titik A ke titik K. Dia titik kita akan bergerak sebanyak 3 langkah dulu, iaitu 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Lepas tu kita akan bergerak sebanyak 1 langkah. Kat sini adalah K prime. Jadi nak bagi kamu mahir untuk latihan 9 ni. Jadi sila buat soalan B ni. Seterusnya latihan 10, lukis image bagi L di bawah putaran yang diberikan. Jadi kita pergi dekat soalan C. Soalan C. Tadi macam soalan tadi dia suruh cek titik kan. Untuk soalan C dia akan bagi image. Dia kaedah dia sama sahaja. Cuma kita kena buat sebanyak 3 kali lah. Ikut titik soalan tu lah. Macam C, dia ada 3 titik, kita kena buat sebanyak 3 kali. Jadi
Untuk soalan C, okey, point dia kat sini. Okey, L ni adalah objek. Yang mana K pada koordinat negatif 1, 2, titik A ni adalah titik putaran. Okey, nah. Okey, jadi selain tu kita kena tahu juga sudut dia berapa kita nak kena putar. Sudut kat sini adalah sebanyak 180. Okey, dia tak bagi tahu arah tau soalan C ni. Kalau dia tak bagi tahu arah, kita boleh assume dia merupakan ikut arah dia ialah ikut jam. Dia ikut jam. Okey, nah, ikut arah jam. Untuk soalan C, okey, kita pilih satu titik antara tiga titik ni. Okey, kita pilih satu titik untuk kita kenal pasti image dia. Okey, nah, contohnya cikgu ambil titik ni. Okey, yang ni dekat sikit. Okey, daripada titik A nak ke bucu ini, kita kira dia punya kotak dia, iaitu sebanyak 1. Selepas tu kita akan buat jam dekat titik A sebab kita nak tengok nanti titik ni dia akan keluar pada jam yang mana. Okey, cuba kita tengok balik soalan. Okey, putaran 180 ikut arah jam. Okey, arah pada titik ini adalah pada jam 9. Okey, kalau dia kata 180, jadi kita akan keluar pada jam 3. Jadi untuk mendapatkan image bagi titik ni, kita akan keluar satu langkah pada jam 3. Okey, nah, garis satu langkah. Kita bulat kat sini. Tanda. Okey, nah. Okey, lepas tu kita try pula ambil titik yang lain. Katakan cikgu try nak ambil titik ni kan. Okey, jadi daripada titik A ke titik ini, okey, kita kira dia punya kotak dia. Okey. Jadi dekat sini kita ada 3 kotak. 1 kotak, 2 kotak, 3 kotak. Dan nak ke titik ini, kat sini 1 kotak. Okey, ni 3 kotak, 1 kotak kan. Okey. Cuba kamu tengok pada jam kamu tadi. Okey, titik A nak ke titik ini yang kita pilih ni, dia melalui jam 12. Okey, kalau dalam soalan kata putaran 180 ikut arah jam, dia akan bergerak ke kanan kan? Betul tak? Jadi, okey, untuk cari image titik ni, dia akan keluar kepada jam 6. Okey, jadi dengan langkah yang sama, kita buat juga pada jam 6 ni. Okey, jadi kat sini 3 kan? Sini pun kita kira 3. Okey, nah. Okey, 1, 2, 3. Okey, lepas tu dia ada 1 kan. Di sini adalah ke kanan lah 1. Okey, jadi untuk titik yang terakhir, kamu boleh buat lah. Okey, daripada titik A nak ke titik yang terakhir ni, dia akan langkah sebanyak 3 dan di sini pun sebanyak 1, 2, 3 langkah lah. Kan? Okey, jadi macam titik yang tadi juga. Okey, kat sini dia lalu jam 12. Ikut soalan, putaran sebanyak dekat sini 180. Arah jam dia akan keluar pada jam 6. Jadi kat sini 3 langkah dan di sini adalah 3 langkah. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Okey. Jadi, dah dapat ketiga-tiga titik, kita boleh gariskan. Okay. Setelah gariskan dia punya objek,
kamu kena label. Jangan lupa labelkan dia sebagai L prime. Iaitu maksudnya image lah. Okay, nah. Okay, katakanlah kamu nak check. Betul ke tak kan kita buat ni. Jadi ambil protractor kamu. Okey, kita akan letakkan titik A dekat bucu sini. Dan juga mana-mana titik pada kosong. Okey, cikgu nak ambil titik ni. Kalau kita ambil titik ni, kita akan tengok dekat titik ni kan. Okey, dapat tak 180? Okey, jadi titik A kosong. Okey, kita tengok. Dekat sini kamu boleh nampak. Okey, pada titik A. Okey, ni titik A sebagai titik putaran. Okey, pada darjahnya kosong pada titik ini. Okey, apabila soalan suruh bergerak sebanyak 180 mengikut arah jam. Okey, imejnya akan terletak di sini. Okey, nah. Jadi betul tak tadi kita buat? Terbuktilah bahawa kita buat tadi betul. Okey. Meningkatkan kamu punya kemahiran untuk soalan 10. Okey, untuk latihan 10 ni. Okey, cuba buat soalan A dan juga soalan B. Okey, nah. Comot tak apa. Asalkan yang penting nanti akhir sekali kamu kena ni labelkan L prime ni. Baru cikgu tahu, ni image kamu. Comot tak apa. Okay, nah, itu menunjukkan kamu ada jalan kira. Okay, jadi buat soalan A dan soalan B. Okay, itu saja untuk hari ini. Terima kasih.